Okey, hari ini aku akan share dengan kamu berkaitan dengan topik ikan buntal. So, ramai di antara kita yang bertanya ikan buntal ni boleh makan atau tidak, ada racun atau tidak, macam mana penyediaan ikan buntal ni, biasanya orang makan ikan buntal dengan apa, dan banyak lagi. So, hari ini aku akan ulas berkaitan topik ini secara ringkas dan padat. Yang pertama adalah, kita kena tahu dahulu asal-usul makanan tu dari mana. Apa khasiat daripada makanan tu? Macam mana memasak dan bagaimana penyediaan makanan tu? Macam mana orang ataupun biasanya makanan tu dimakan dengan apa? Okey, jadi yang pertama kita kena tahu adalah asal-usul. Yalah, memanglah asal-usul ikan buntal ni daripada laut, tapi asal-usul yang kita tekankan di sini adalah dia popular dekat mana. Okey, ikan buntal ni dia popular dekat Sabah, terutama dalam kalangan bangsa Bajau dan Suluk. Sebab ikan buntal ni dia merupakan antara makanan tradisional bagi kedua-dua bangsa ini yang dipanggil sagol. Okey, sebenarnya ikan buntal ni terbagi kepada dua tau. Dia ada ikan buntal yang beracun dan ada ikan buntal yang tidak beracun. Dan kebanyakan ikan buntal yang dimakan oleh orang tempatan ni adalah ikan buntal yang tidak beracun tu. Tapi ada juga dalam kalangan mereka yang makan ikan buntal yang beracun ni. Sebab hanya orang tertentu sahaja yang boleh larikan bisa daripada buntal tu. Okey, sedikit info kepada kamu. Racun pada ikan buntal tu dipanggil tetrodotoxin ataupun TTX. TTX ni adalah neurotoxin yang mampu merosakkan sistem saraf kita, yang mana dia akan merosakkan komunikasi ataupun menghalang hubungan di antara otak dan badan kita dalam masa yang singkat dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Ikan buntal ni dia bukan saja terkenal dekat Sabah tau. Dia terkenal juga dekat luar negara macam Jepun, China. Dan daripada satu akhbar yang aku baca tu, dia mengatakan bahawa orang Jepun ni dia sanggup keluarkan duit lebih untuk makan ikan buntal di restoran-restoran yang terkemuka. Wow, menarik kan? Apa pula khasiat daripada ikan buntal ni? Okey, yang pertama, dia mempunyai sumber protein yang tinggi. Macam kita tahu, ikan buntal ni juga merupakan spesies ikan tau. Dan ikan merupakan haiwan yang menyediakan sumber protein yang tinggi. Protein ni sangat bagus untuk badan kita, terutamanya bila kita pergi bersenam. Biasanya kan badan sakit disebabkan oleh tisu-tisu yang koyak. Protein ni bagus untuk memperbaiki tisu-tisu yang koyak tu dan membantu juga dalam pertumbuhan kita. Yang kedua, khasiat daripada ikan buntal ni adalah menyediakan omega 3. Omega 3 ni dia bukan sahaja bagus untuk pertumbuhan kanak-kanak, tapi juga bagus untuk pertumbuhan dewasa. Dan dia bukan sahaja bagus untuk pertumbuhan otak, tapi malah membantu dalam mengatasi masalah kesihatan seperti nyanyuk. Okey, khasiat yang ketiga, dia meningkatkan stamina. Disebabkan mineral yang ada dalam ikan buntal yang dipanggil fosforus ataupun zat besi, dia mampu merangsang pertumbuhan ataupun pembuatan sel darah merah dan akhirnya boleh meningkatkan stamina. Macam mana pula cara masak ikan buntal ni? Cara masaknya adalah ikan buntal tu dia akan rebus terlebih dahulu. Kemudian bila sudah masak, ikan buntal tu dia punya duri akan dicabut dan dipisahkan di antara duri dan juga isi. Dan kemudian isi akan dimasak. Bukannya duri dan isi dimasak tau. Kita akan ambil isi dan tumis. Kemudian kita akan tumis menggunakan kunyit dan menggunakan ramuan rahsia lah yang kamu kena tahu bila kamu datang ke Sabah dan kamu kena try. Okey, cara untuk makannya pula, biasanya orang tempatan dia akan makan sagol ni biasa dengan nasi, putu, agang dan sebagainya. Aku harap info yang aku bagi ni sangat berguna untuk kamu. Dan sedikit peringatan untuk kamu semua, jika kamu macam tak selera untuk makan, janganlah rakam video dan janganlah komen macam memburuk-burukkan makanan. Sebab ini adalah makanan tradisi orang Bajau dan Suluk dekat Sabah tau. Jadi bila kamu komen sembarangan, orang mungkin akan kecil hati dan sebagainya. Jika kita mau orang hormat kita, kita kena hormat budaya dan makanan tradisi orang. Okey?